Isyak masuk isyak gedung-gedung tu kita azan dulu, lepas tu baru sambung balik. Boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka membinasakan syariatnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu penghulu segala manusia, dan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih daripada segala anbiya yang dahulu-dahulu. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang aqil baligh itu membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Ta'ala, sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Situ. Baik. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan bagi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Kata dianya, maka membinasakan syariatnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu. Ini secara umumnya wajib kita i'tiqad bahawasanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam ni
telah pun menasakh, menghilangkan segala syariat-syariat nabi-nabi yang dahulu-dahulu. Artinya tak boleh lagi kita nak dakwa kata saya tak ikut Islam, saya ikut agama Nabi Ibrahim contoh, karena semata-mata dia pegang zahir ayat Quran. Allah Ta'ala firman, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kalau Tuhan kata dalam Quran, thumma auhayna, kemudian kami wahyukan, ilaika kepada engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, bahawa mengikutlah engkau akan millahnya Nabi Ibrahim yang lurus, yang betul, yang straight. Ni ada kan? Timbul ajaran millah Ibrahim. Ada tu. Dia kata saya tidak Islam, saya ikut millah Ibrahim. Dan ikut millah Ibrahim ni pun ialah salah satu suruhan Allah di dalam Quran. Mampu kerah kita selok kata ni. Sudah. Ayat Quran juga, ayat Quran. Nah, surah An-Nahl. Nah. Ayat berapa tak ingat lah. Nah. Cuba cek balik. Nah. Jadi betul sungguh Tuhan firman, summa kemudian auhayna ilaika, kami wahyukan kepada engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya bahawa mengikut engkau akan agama bagi Nabi Ibrahim yang lurus. Maka maksud di sini apakah mengikut syariat? Millah di sini tidak dengan makna syariat Nabi Ibrahim alaihi salam tu, tidak, tetapi dengan makna pegangan yang diiktikad oleh Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, maka tidak syak ragu-ragu lagi bahawasanya dalam urusan akidah, dalam urusan pegangan, ini start daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bezanya. Nah, sama saja. Itu beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikatnya Allah, beriman dengan segala kitab-kitabnya Allah, beriman dengan segala rasul-rasulnya Allah, hari kiamat, qada qadar, itu sama. Tak ada berubah. Sejak daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal keyakinan, soal pegangan, itu tidak ada perbezaannya, sama sahaja. Umat Nabi-Nabi dulu wajib kena beriman bahawasanya ada Nabi yang terakhir, iaitu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi yang terakhir, itu umat Nabi Muhammad pun wajib beriman ada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengkhabar? Nabi Muhammad nisbah dengan kita. Nah, siapa yang mengkhabar kepada umat Nabi dulu tentang Nabi Muhammad? Nabi mereka. Tak ada beza. Nah, itu situ maksud. Tetapi ada berlaku orang panggil perbahasan di kalangan alim ulama tentang masalah syariat mereka yang sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil syara'u man qablana, dia panggil. Adalah istilah dia panggil syara'u man qablana. Ini salah satu daripada masadir ahkamus syar'iyyah yang tidak disepakati oleh ulama. Yang disepakati itu Pak. Nah, Al-Quranul Karim, Sunnah An-Nabawiyah, Ijma'ul Ulama, dan Qiyasus Sahih. Pak. Lebih pada Pak ni ada lagi Istishabul Asli. Nah, amalan ahli Madinah, termasuk juga syara'u man qablana, syariat mereka sebelum daripada kita. Itu syariat Nabi-Nabi yang dahulu. Adakah termasuk syariat-syariat Nabi yang dahulu itu ada juga dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sana berlaku orang panggil perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ada, dan ada yang mengatakan tidak ada. Kenapa? Karenanya syariat Nabi kita Muhammad telah menasahkan syariat-syariat Nabi yang dahulu. Maka kalau gitu Allah Ta'ala firman seumpama puasa tu lagu mana? Tengok Tuhan kata dalam Quran kan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang mukmin, kami memfardukan kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana hukum diwajibkan di atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Artinya syariat syar'u man qablana ada juga orang panggil puasa. Sebagaimana syariat orang sebelum daripada kamu pun diwajib puasa, maka syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diwajibkan juga kita puasa. Di sini timbul perselisihan pendapat ulama, ya. Ada yang mengatakan ya, syariat syar'u man qablana ada dimasukkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi qaul yang rajih di kalangan ulama Syafi'iyah kita dan mazhab Asy'ariyah kata tidak. Kenapa? Karena dikatakan puasa tu diwajibkan seperti mana umat sebelum daripada kamu, tidak dinyatakan puasa bulan apa, berapa hari puasanya, bagaimana kaifiat puasanya, tidak dinyata. Jadi tetap-tetaplah orang panggil tak sama dengan puasa umat Nabi dulu. Kerana hak ni syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata hak wajib puasa Ramadan, puasa sunat. Contoh kita kata puasa apa ni? Hari tu Tasu'a, hari Ashura itu dah kita ni. Walaupun benarlah orang panggil asal, kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinatul Munawwarah, Nabi kita tengok orang Yahudi dia puasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi kita tanya, kenapa pokok-pokmu puasa ni pada hari 10 Muharram ni? Bapa puasa 10 Muharram? Lalu orang Yahudi cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi kata bahawasanya pada tanggal 10 Muharram ni lah Allah Ta'ala bagi berjaya lepas Nabi Musa dan Bani Israel daripada diburu oleh Fir'aun, dan Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dalam laut. Wa aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dalam laut. Maka oleh kerana itu Nabi Musa puasa, tanda syukur pada Allah Ta'ala. Maka kami pun turut puasa juga, tanda terima kasih ke Tuhan kerana selamatkan Bani Israel. Lalu Nabi kita kata apa? Kami lebih aula berbanding kamu dengan Musa alaihi salam. Lalu Nabi berkata umat Nabi supaya berpuasa pada 10 Muharram, bahkan khaliful Yahud, menyalahi olehmu akan Yahud, yakni disuruh puasa sebelum atau selepas atau 3 hari lalu. 9, 10, 11, atau 9, 10 atau 10, 11. Apa tu? Kerana nak menyalahi akan perbuatan orang Yahudi. Walaupun asal puasa 10 Muharram hari Ashura tu daripada syar'u man qablana, kalau dikiralah syariat bagi Nabi sebelum daripada kita, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil lalu dijadikan syariat di dalam Nabi di dalam agama kita. Maka puasa 10 Muharram tu jadi sunat, bukan setakat 10 Muharram. Kaifiatnya dalam agama kitanya puasa sebelum sehari atau selepas sehari atau 3 hari sekali, supaya menyalahi kita dengan puasa orang Yahudi. Jadi nak cerita kata bahawasanya benar-benar betul lah apa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membinasakan syariat nabi-nabi yang dahulu. Maka kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah satu hari dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni orang duduk mengaji dengan Nabi di masjid Nabi, ketua pelajar pondok di masjid Nabi lah kalau kita kan, kerana ahlus suffah dia panggil, orang tak ada duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu ke Nabi, kata dia duduk dengar orang Yahudi duk tafsir Taurat dalam bahasa Ibrani itu dalam ke bahasa Arab. Ya bahasa Taurat itu bahasa Ibrani, kalau Zabur Suryani, kalau apa Zabur ke apa, Zabur lah,
Suryani kalau tak silap, ataupun Injil Suryani. Dia baca Taurat tu bahasa Ibrani. Tetapi orang Yahudi ni dia baca dalam bahasa Ibrani, dia pergi tafsir dalam bahasa Arab. Menyebabkan orang Arab pun dengar juga. Sahabat-sahabat pun pakat duk perapat telinga dengar. Gapo dia isi kandungnya dalam kitab Taurat mula duk yoya-yoya. Lalu Nabi kita kata, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan akan ahli kitab dan jangan kalian mendustakan ahli kitab. La tusaddiquhum, jangan mau beriman dengan percaya, jangan tasdik. Tasdik tu mana beriman lah. Benar tu nak beriman. Wala tukadzibu, jangan mau dusta, jangan mau kufur ya, jangan. Tu sebab apa? Sebab kitab-kitab nemo ni terlalu banyak campur baur antara kalam Tuhan dengan kalam manusia, iaitu berlaku tahrif, tabdil dan sebagainya. Berlaku orang panggil penyelewengan, pertukaran, pokok tambah dan sebagainya. Maka Nabi SAW bagi saranan kepada kita, jangan kita percaya belaka dan jangan kita kata dusta belaka. Bimbang takut kita kata betul belaka, benda kita kata betul tu tak termasuk daripada wahyu Allah. Masuk daripada nafsu syahwat rohik-rohik pendeta-pendeta Yahudi. Dia capur, tok lebar dia capur dekat sini. Dia masuk orang panggil kalam-kalam dia sendiri dalam kitab suci Taurat tu. Dan jangan mendustakan belaka, jangan. Takut bimbang kata hak mendusta tu ialah wahyu daripada Allah. Kalau dusta wahyu tu kafir. Kerana kita wajib beriman, wajib percaya. Lepas tu lagu mana? Lalu qulu, kalian kata lagu ni, amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quranul Karim, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa, wa Ismail, dan Nabi Ismail, dan Ishaq, dan Yaqub, wal asbati, dan anak cucu cicitnya Nabi Yaqub alaihi salam. Kerana Nabi Yaqub ni digelar dengan Bani Israel, maka Bani Israel inilah paling banyak sekali di kalangan mereka nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala bila nak panggil, nak seru Yahudi ni dalam Qurannya, Allah Taala seru dengan keturunan dia. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hei anak cucu cicit Nabi Yaqub. Itu maksud gitu. Jadi panggilan Israel ni sebenarnya kena kepada Nabi Yaqub. Bani Israel artinya anak cucu cicit Nabi Yaqub. Mulia dah tu, mulia. Itulah gitu dah. Jadi kita kalau nak marah tu jangan marah kat Israel, marah kepada Suhyuniyah, iaitu Zionis. Ada buat jahat ke orang Islam tu ialah Zionis. Perampas tanah air orang Islam di Palestin, nak buat negara haram Israel, iaitu negara haram Suhyuniyah, negara haram Zionis. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, mana Taurat dan Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka itu, la nufarriqu baina ahadim minhum, dan kami tidak memfarakkan, tidak membeza-bezakan di antara mereka itu para nabi-nabiullah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya ialah orang yang menyerahkan diri, itu orang Islam lah, orang yang berserahkan diri, mana orang Islam. Itu ni kerana apa? Kerananya syariat nabi-nabi yang dahulu tu nak jumpa hak original tu payah. Payah. Terkadangnya bukan syariat nabi dulu, lepas tu
hak direka-reka oleh fuak-fuak ulama-ulama, pendeta-pendeta ya, pendeta Yahudi, pendeta Kristian, rahib ni ya, ya reka-reka sendiri, padahal bukan mari daripada nabi-nabi mereka. Itu. Maka sebab tu kita kembali kepada hak asal lalu. Mana? Yang ni kita percaya dengan Allah, percaya dengan Quran hak diturun oleh Allah, dan percaya dengan kitab-kitab hak diturun oleh Allah kepada nabi-nabi, hak asal, hak asal. Bukan hak ada tangan Yahudi lah ni, bukan hak ada tangan Kristian lah ni. Kerana hak tu campur bau. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kita tidak boleh membenarkan semuanya dan kita tidak boleh kata dusta semua sekali. Lepas tu hak mana secocok dengan Al-Quran ada. Maka hak tu disyaki dia ni. Hak tu hak original. Hak original. Hak tidak ditahrif lagi. Jadi hak mana hak pening lalak, hak cerita Tuhan bapa, Tuhan anak tu, hak tu cara tu. Hak tu cara tu. Mana mungkin nabi-nabi dulu membawa manusia kepada menuhankan manusia. Semua nabi-nabi ni membawa ke manusia menuhankan Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu dah. Tu. Jadi ada juga dalam Quran Allah Taala cerita syariat-syariat nabi-nabi dulu. Tapi bukanlah untuk kita wa'amal, tidak. Hanya sebatas cerita. Antara lainnya Allah Taala cerita, antara lainnya syariat orang Yahudi, Allah Taala pernah mengharamkan mereka ni makan makanan daging-daging binatang yang ada kuku. Dalam Quran sebut, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufrin wa minal baqari wal ghanam. Dan di atas orang-orang yang Yahudi orang-orang Yahudi, haramna, kami mengharamkan, kata Tuhan, kulladzi zufrin, akan tiap-tiap binatang yang mempunyai kuku. Jadi fofok Yahudi dulunya mereka pernah diharamkan dalam syariat agama mereka nya tidak boleh makan jenis binatang ada kuku. Mana? Ayam, koitik, serati ke ada kuku laka tu, tak boleh. Tak boleh. Wa minal baqari, lembu tak ada kuku. Tapi hak diharamkan di atas mereka, wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim syuhumahuma, kami haramkan makan lemak-lemak daripada lembu, kambing, kerbau dan sebagainya. Tak boleh makan lemak. Kita boleh maksud dia apa ke sedap, illa ma hamalat zuhuruhuma, melainkan hak mana lemak lekat pada tulang belakang daging, payah sangat nak hilang. Awil hawaya, ataupun apa yang melekat di dalam isi-isi perut, lembu tadi tu. Au makhtalat bi'azmin, ataupun lemak-lemak hak terlekat pada tulang-tulang daging. Ketika tu tidaklah jadi haram. Zalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Demikianlah kami balaskan akan mereka itu Yahudi kerana kedegilan mereka itu. Dan sesungguhnya kami ni, Tuhan ni, Tuhan kata ialah Tuhan yang maha benar pada segala-galanya. Jadi ada juga dalam Quran tu Allah Ta'ala cerita tentang syariat nabi-nabi dulu. Tetapi bukanlah untuk kita pun mengamalkan dia. Hanya nak cerita kata bahawasanya pernah syariat nabi dulunya, syariat pada orang Yahudi ni, pernah Allah Ta'ala haramkan mereka makan binatang-binatang yang mempunyai kuku. Begitu juga pada lembu, pada kambing, iaitu lemak-lemak mereka, melainkan lemak yang lekat atas tulang belakang dan lemak yang terlekat dalam perut-perut, serta lemak yang melekat pada tulang-tulang. Itu saja. Hak lain haram. Sampai hak tu nak cerita kata bahawasanya ada dalam Quran ni cerita syariat nabi dulu, tapi bukan untuk kita amal, tidak. Hanya sebagai khabar, nak cerita kata bahawasanya syariat nabi dulu tu ada berbeza dengan syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi dari segi lain. Di zaman Nabi Musa tu disyariatkan apa tu, pada hari Sabtunya mereka tu dilarang bekerja. Ada kan? Tiap-tiap kali hari-hari hijau
ikan tak timbul sakit hati pok Yahudi, diuji iman dia. Hari Sabtu kena cuti, tak boleh kerja, kena pergi ibadat. Ikan duk joget atas surga. Duk joget keleng wak nganjing pula. Jadi oleh kerana orang Yahudi ni memang tak kuat iman pok ya weh. Nah, maka kerana tu langgarlah mereka hukum Allah Taala. Hari Sabtu mereka pergi kerja juga. Akhirnya Allah Taala ubah rupa-rupa mereka jadi kera. Nah. Jadi hak tu sebenar semua. Sehingga Nabi SAW pernah panggil Yahudi yang langgar janji, yang duduk di Khaybar, di Madinah tu ada negeri Khaybar. Nabi ni apabila dia meretah negara, dia tidak guna ke orang panggil autoriti kebangsaan atau autoriti keagamaan untuk orang panggil memaksa penduduk, tidak gitu. Sebab tu negara Nabinya, Nabi tak letak nama Daulah Quraisyiyah wala Arabiyah atau Daulah Islamiyah. Tidak itu. Letak Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Jadi diikatkan penduduk Madinah yang berbilang suku, kaum, agama di dalam satu perjanjian wathiqah Madinah. Nabi kata innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya semua mereka itu mana siapa? Innal muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahudi walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi satu kan. Syaratnya mesti kena sama-sama nak bersusah payah mempertahankan dan memajukan negara Madinatul Munawwarah. Itu dah. Tapi penduduk Khaybar ni pada satu masanya orang Islam Madinah diserang oleh fuak kafir Quraisy. Fuak ia tidak buat senyap, katuk gate kampung dia. Pak tak tahu biar Madinah kena serang. Kita dah counting dah. Kalau demo serang masuk Madinah, fuak kita dah senyap. Demo tak nak serang. Kerana orang kafir Quraisy nak serang orang Islam. Maka ketika tu selepas menang peperangan tu, Rasulullah disaung fuak Yahudi ni, ya ahlal qiradah, hei natekro, bekeng tak, bekeng. Tapi sungguh kerana langgar janji, sebagaimana tok nenek moyang mereka mula langgar janji pergi hijrah hari Sabtu, Allah Taala ubah ke. Maka Nabi SAW seru panggil siapa? Orang Yahudi keturunan kera mulanya, hei natekro, kasar dia. Tapi kasar kena pada tepat tu, tak kasar dia panggil, kena adil betul sungguh. Jadi bukanlah seorang nak dakwah ni dia kena kecap baik semua, tak semesti gitu. Kalau kena tepat dia kita panggil gitu, kena tepat betul itu, betul. Hak kita tak boleh katanya kalau benda tu tak betul. Kita kata benda tak betul. Mana? Hei ahli neraka, tak boleh tu. Hei fofok neraka, tak boleh. Sebab hak urusan neraka syurga ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hei orang fasik, hei orang jahil, boleh. Tak ada apa. Betul. Tapi nak sebelum hei tu dulu kena lembut dululah. Ni ada martabat dia kata ni. Nasihat dengan baik dulu tapi tak dengar kata juga. Tu tengok dalam kitab Sirus Salikin. Karangan Syekh Abdul Somad Falimbani, Sirus Salikin. Metode dakwah. Dia ajar dah kita. Bukan kata mesti kena lembut, semua lembek, semua. Dah. Ada tepatnya kita boleh kerah. Kena kalau orang jenis menyebar ajaran sesat, dusta pada agama, tak ada apa kita panggil dia, hei kazzab, hei dajjal. Ulama panggil gitu, kazzabun, dajjalun, panggil gitu. Kita apa ni ustaz, dajjal ni, dia ni tak kena panggil hei nabiullah, hei waliullah. Dah duk sebar ajaran sesat ni kan, hei dajjal lah. Orang nasihat tak dengar, orang suruh berhenti jangan duk tak dengar. Hei pendusta, hei dajjal, tak ada apa. Betul tu, kena dah tu dakwah tu. Kasar dah kena dah. Jadi bukan ulama ni tak boleh kecek kasar langsung, kena kecek lembut, berhalus semua. Dah ada tempat kasar, ada tempat lembut. Ada tempat tak usah kecek berapa, pakai gani selalu.
Kita kecek gapo yang tak dengar kata. Nah, tu lagu tu. Habis itu. Baik. Tu. Tapi secara umumnya hak wajib kita kena i'tiqadnya memanglah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menasakh dan menghapuskan syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu. Nah, tak sama dah. Tu dah. Sebab tu dalam Quran Allah Taala kata, "Qul," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqun uhilla li ghairillahi bih." Atau kama qala Allah Taala. Allah Taala firman, "Qul," katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ajidu fi ma uhiya ilayya," aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada aku, muharraman, akan sesuatu yang diharamkan, ala ta'amin, di atas makanan, ya ta'amuhu, yang dimakankan akan dia, illa, melainkan an yakuna maitatan, bahawa makanan tersebut diharamkan kalau bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, tak boleh. Jadi kalau macam hati limpah tu, darah beku, boleh. Itu ni. Tak ada hal. Au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya semua tadi tu perkara yang kotor, au fisqun, ataupun hijab yang fasik, uhilla li ghairillahi bih, yang disembelihkan tidak kerana Allah, di atas nama selain daripada Allah dengan perkara tersebut. Itu dah. Jadi pendek katanya, syariat Nabi kita tadi itu telah menghapuskan. Jadi tak ada lagi lah kita tak boleh makan binatang yang berkuku. Dak. Padahal dalam Quran cerita tu tentang syariat Nabi dulu. Iaitu syariat setengah daripada Yahudinya pernah Allah Ta'ala haramkan mereka ni makan seumpama binatang yang berkuku, dan lemak pada lembu, kambing, kerbau dan sebagainya, melainkan lemak-lemak terlalu payah sekali nak dibuat. Itu dah. Macam syariat Nabi Musa alaihissalam, setengah daripada syariat dia nya, kalau pakaian kena najis, kalau tak silap dah. Kalau kena najis ni dia tak boleh nak menyuci dah, kena pakai potong tu. Macam kita ni boleh cuci lagi, sampai hilang bau, warna dan rasa, suci ya. Tapi syariat Musa tak. Dia kerak, dia potong, lepas dia tak apa. Jadi banyak baju napung lah kalau zaman Nabi Musa tu, kalau kena najis ke apa. Itulah. Tak sama. Ni syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menasahkan syariat-syariat Nabi dulu. Begitu juga syariat Nabi dulu, kalau tak silapnya, mereka kalau nak ibadat, ketentuan pada rumah-rumah ibadat saja. Tak boleh semaya ikut atas tepi jalan ke berapa, tak boleh. Tapi untuk syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masjid surah tu tempat khusus dah untuk ibadat. Tapi kalau kita tak ada nak pergi surah masjid, macam orang dulu-dulu kan, kerja di benda padi ke berapa ataupun orang lain ni pun duk pejabat ke berapa, tak ada nak pergi masjid surah, maka boleh semaya, tak ada apa. Asalkan tempat tu suci, tidak menghalal, tidak membawa mudarat. Jangan duk semaya atas jalan raya tu, janganlah. Mari lori motor tepuh ke apa ya. Tidak ada kemudaratan, suci bersih, boleh kita semaya ibadat situ boleh. Dijadikan tanah bumi ni ialah masjid bagi umat tu. Tengok. Jadi banyak orang panggil beza syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat nabi-nabi yang dahulu. Jadi jangan kita duk ikut faham orang duk ayat kata kami ni ikut millah Ibrahim ni, kerana dalam Quran sendiri Allah Taala suruh Nabi Muhammad ikut millah Ibrahim. Tak betul. Tak betul tu hak tu. Kerana hak dimaksudkan orang panggil millah di situ ialah akidah. Millah di situ ialah akidah. Sedangkan kalau syariah
kebiasaannya disebut dengan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Disebut dengan hikmah. Kalau syariat disebut dengan hikmah. Dalam Al-Quran sebut. Nah, apa ni? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kebiasaan ada ulama ya tafsir al-kitab al-Quran, al-hikmah ayat sunnah. Nah. Tapi kalau ayat yang lain cerita pasal hijrah para nabi, bukan nabi kita Muhammad SAW saja. Takkan al-kitab al-Quran, al-hikmah as-sunnah ya kah? Maka kerana itu ada di sana alim ulama ya tafsir al-kitab ayil iman. Kitab situ mana iman? Sebab apa? Sebab semua akidah yang dibicarakan di dalam kitab-kitab kutubus samawiyah, Injil, Taurat, Zabur, Furqan, Al-Quran dan suhu-suhu, semua sama, tak ada beza. Nah, adapun al-hikmah ayat syariah. Sebab apa? Sebab syariat itu tak sama. Kalau itu di sananya ada orang panggil hikmah tu tasyri'. Hikmah kenapa Allah mensyariatkan kepada umat Nabi ni begini. Nah, umat Nabi Muhammad ni begini. Nah, ada hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi jangan pula kita payah kata bab nasikh mansuh. Nasikh ni makna nasikh, mansuh ni makna buang dan ganti. Ini menunjuk kata Tuhan pun tak reti. Jangan. Sebab ada orang duk payah lagu tu. Nah, kalau gitu Tuhan pun tak reti juga. Dia telah testing hak ni, lepas tu dia buang hak ni hukum. Dia ganti hukum lain pula. Dah. Lepas tu apa ada nasikh mansuh tu? Ini nak menunjuk kata Tuhan Maha mengetahui apa yang bersesuaian dengan umat pada ketika mana disyariatkan syariat tersebut. Itu dah. Ini kita kena mengaji usul fiqh lah kalau bab nasikh mansuh tu. Sebab ada hukum-hukum syariat yang dinasahkan pada bacaan tapi tidak dinasahkan pada hukuman. Ada yang dinasahkan pada hukuman tapi tidak pada bacaan dan sebagainya. Ada. Itu dah. Antara lain rejam penzina yang muhsan itu tidak ada dalam Quran. Nah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata. Itu tak ada dalam Quran bacaan, tapi kekal hukumnya sampai kiamat. Nah, dah. Habis itulah. Kemudian waktunya kita kena mengarung lagi dalam pengajian ilmu usulul fiqh kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang nasikh mansuh dan tentang syar'u man qablana, syariat sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perbahasan yang sungguh panjang. Secara umumnya maka membinasakan syariat Nabi Muhammad itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu. Dah. Jadi tak perlu lagi kita kata saya ni kerak baju ni ikut syariat Nabi Musa. Dah. Ataupun bunuh diri ni kerana ikut syariat Nabi Musa. Nabi Musa sampai dia kalau kena taubat bukan astagfirullah menyesal an-nadmu wal azmu wal iklan, pakai bunuh bunuh diri. Boleh weh? Zaman kita tak boleh. Tak bang syurga lah kita kalau bunuh diri kan. Jangan. Mungkin dia ikut syariat Nabi dulu kot. Dia bunuh diri. Tak boleh. Nah, syariat Nabi kita telah menghapuskan segala syariat Nabi-Nabi yang dahulu. Adapun kalaupun nampak seperti zahirnya Nabi kita mengambil syariat Nabi dulu, sebenarnya sudah dijadikan syariat di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penghulu segala manusia. Bunyi dah. Azal dulu dah.
akbar Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammad والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Sambung lagi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu wajib juga kita i'tiqad Nabi kita tu penghulu segala manusia. Ingat dah? Penghulu segala manusia, sayyidu waladi Adam. Itu disabdakan oleh Nabi sendiri. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini ialah penghulu bagi sekalian anak Adam. Bahkan para anbiya pun duduk di bawah liwaul hamdi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirat kelak. Tu dah. Tu Nabi kita kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ialah penghulu bagi sekalian anak Adam. Manusia lah anak Adam ni. Nah, tapi aku tidak sombong, hanya mimbabit tahaddus bin nikmah, sebagai nak menceritakan tentang kurniaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau hai Nabi Muhammad, maka engkau ceritalah kepada manusia. Itu. Jadi siapa dia ada yang tikak, ada lagi penghulu selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ni, maka iman dia tu tak sah. Iman dia tu tidak sah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah tak sah. Tak ada dah penghulu manusia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Itu dah. Dan kepada dialah nanti kita akan meminta syafaat. Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi terlebih daripada ini, terlebih afdal daripada segala anbiya yang dahulu-dahulu. Ada Nabi kita hak lebih sekali, sehingga kalau lagi tak syarah Imam Ahmad Ad-Dardir disebutkan bahawasanya ghayatul maqam fi anbiya'illah ghairin nabi lah. Maknanya sehabis-habis tinggi kedudukan martabat para nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW, baru permulaan nak pergi atas lagi maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi contoh inilah. Ni maqam nabi-nabi dulu setara ni. Sederek ni. Sehabis-habis tinggi ni.
Maka sehabis-habis tinggi kedudukan Nabi-Nabi selain daripada Nabi Muhammad ialah permulaan baru maqam Nabi kita Muhammad. Naik atas lagi, tinggi lagi. Itu maksud. Tu maka kerana itu dia terlebih afdal daripada segala anbiya. Nabi Muhammad lah lebih sekali daripada para nabi yang lainnya. Nah, itu dah. Habis. Tu. Kemudian kita nak lebih tahu lagi, kita nak lebih ma'rifah lagi kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ambo ayat dah sebelum ni. Tak dapat tidak kita kena mengaji ilmu sirah an-nabawiyah 1. Kemudian ilmu syama'il Muhammadiyah 2. Kemudian ilmu khasaisun nubuwah 3. Kemudian ilmu dalailun nubuwah 4. Jadi 4 ilmu lagi kita kena mengaji supaya kita benar-benar kenal hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kehaibatannya Nabi kita Muhammad. Nah, kelainannya dia daripada manusia yang lain. Nah, perjalanan hidup dia. Itu semua tu kita kena mengaji di ilmu lain. Hak ni tahap nak sah iman saja. Nah, nak sah i'tikad saja. Habis. Dan demikian lagi wajib atas, wajib syarak juga ni, wajib atas tiap-tiap yang aqil baligh itu membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabarkannya Nabi Muhammad daripada Allah Ta'ala. Ni panjang sikit ni, kalau kita nak syarah ni kita sambung semula pula. Sebab dia awak mari takmim sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Apa ini maksud perbuatan dunia di sini? Kita kena hurai panjang lagi tu. Sebab di sananya ada hak Nabi serahkan kepada kita. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian tu lebih berpengetahuan tentang urusan dunia kalian. Ada kan cerita Nabi pergi satu kampung dusun di hujung Madinah, makan wah khemas sedap-sedap, berlemak-lemak. Oi, awak tanah macam mana ni wah khemas ni? Gofak je pun cerita ke Nabi, kami kahwin ke benih ni. Nabi kata gini yang moleknya tak payah buat gitulah. Yang duduk kahwin benih ni. Kemudian Rasulullah pun satu tahun depannya pula Rasulullah pergi pula ziarah di kampung tu. Makan wah kemar dia tak sedap dah pada dulu. Tak berlemak molek ni. Dulu berlemak. Jadi sahabat kata dah, Rasulullah hak larang kami ni jangan duduk kahwin benih. Lalu Rasulullah kata antum a'lamu bi umurid dunyakum. Itu dah. Kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Maka hak di sini di mana ni? Hak mana urusan dunia? Hak kita kena membenarkan Nabi SAW. Hak mana urusan dunia? Hak kita diberi autoriti oleh Nabi untuk kita sendiri menentukan kebijaksanaannya bagaimana. Ini kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.